Assalamualaikum, selamat pagi. Bersama saya Bobo untuk konten trivia kebun komuniti Shah Alam Hari Tanpa Kenderaan. Minggu ini kita berada di KRT Rumah Bangsa Seksyen 16 dan bersama saya adalah Ahli Majlis Mr. SP Saravanan, Ahli Majlis MPP Zon 5 dan orang kuat kita Haji Kazim, pengerusi kebun komuniti Rumah Bangsa Seksyen 16. Boleh tak Mr. Saravanan terangkan kat kami apa yang sedang berlaku sekarang ni? Okey, selamat pagi dan selamat sejahtera kepada semua. Okey, hari ini kami bagi sayur-sayur percuma kepada penduduk sekitar Bangsa Poli PKNS Seksyen 16. Okey, tujuan utama kami hari ini kita bagi sayur percuma adalah daripada hasil daripada kebun kami lah. Okey. Okey, Mr. Sarah, boleh kita tahu tak macam apakah objektif di sebalik projek kebun komuniti ni? Okey, tujuan utama kami wujudkan kebun komuniti bantu persatuan penduduk ataupun KRT ataupun NGO di sekitar kawasan Shah Alam lah. So hari ini mereka bila perlu buat aktiviti masyarakat perlu bagi dana. So bila kita wujudkan kebun komuniti di sini boleh dapat dana. Jadi hasil daripada jualan tanaman ni dijadikan dana untuk komuniti menjalankan program atau aktiviti-aktiviti yang ingin dijalankan. Jadi mungkin sedikit ucapan penutup daripada Mr. Saravanan, Ahli Majlis MPP Zon 5. Okey, kami ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi hadir ke kebun komuniti kita untuk ambil maklumat tersebut. Kami ucapkan terima kasih kepada semua. Hari ini kami di kebun komuniti Rumah Bangsa Seksyen 16 bersama dengan Pak Kazim, Tuan Haji Ahmad Kazim, pengerusi kebun komuniti Rumah Bangsa Seksyen 16 MPP Zon 5. Boleh Pak Kazim terangkan apa tanaman yang diusahakan di kebun komuniti ni? Kita di sini kita tanam terung panjang. Terung panjang, brinjal ya. Jadi sini terdapat sebanyak 350 pokok. Banyak. Jadi di sini hingga ke inilah ya. Jadi untuk makluman juga ini merupakan round kedua. Round pertama kita telah dah harvest dah sebanyak 14 kali. Ini adalah round kedua. Ya. Semayan kedua lah. Semayan kedua. Yang jadi pertama semalam, dah di-harvest. Semalam bermula yang pertama kita bermula tertanam. Ya. Jadi daripada round pertama dulu kita dapat sebanyak 308 pokok saja. Okey. Kita telah dapat menghasilkan sebanyak 800 kilo. Turun 800 panjang. Kilo hasil tuaian. 800 kilo. Alhamdulillah. Jadi kali ini ya kita Allah. bercadang untuk menambahkan pokok. Jadi jumlah kat sekarang ni adalah 350 pokok. 350 pokok. Yang boleh ke Pak Kazim tolong demonstrasikan cara kita nak menanam anak pokok terung panjang ni? Okey, saya tunjukkan dah. Ini adalah benih anak pokok terung panjang yang baru kita ambil dari tapak semayan. Ya, berat semayan berusia 28 hari. 28 Jadi hari. segenaplah 28 hari atau sebulan ia harus dipindahkan ke ladang. Jadi inilah yang saya tunjukkan macam mana proses untuk dipindahkan tapak semayan ini ke ladang ya. Jadi ia ini di dalam polybag. Polybag yang kita nampak ni adalah super sabut kelapa ataupun istilahnya kokopit. Jadi ianya harus dipindahkan ke ladang dan mudah saja sebenarnya. Jadi dia tanamkan ke tanam pokok dan pastikan tanaman tu biarlah pokok tu sampai ke daun yang ke bawah sekali dan ni jangan rapatkan sangat supaya ada ini. Jadi inilah proses yang harus kita lakukan untuk tempoh yang permula untuk dapat semayan untuk anak-anak benih terung panjang ya. Okey, jadi Pak Kazim, kalau melalui pengamatan saya, we have a very systematic watering system. Dan watering system ni dibawa terus ke ada 2 tangki kat belakang ni Pak Kazim. Ya, betul. Jadi mungkin Pak Kazim boleh terangkan how does it work? Macam mana flow dia ke apa ke? Adakah dia manually handled atau is there a timer ke? Ya, betul. Okey, terima kasih. Yang ini kita tunjuk ya, ini boleh katakan sebagai dripper.
Jadi di sinilah, melalui inilah untuk air mengalir untuk membekalkan air kepada sama ada baja dan air ke tanaman ya. Okey. Jadi maknanya mestilah dia letakkan di sini rapat kepada pokok dan saya bawa semua kita tunjukkan dari mana ke rumah pump itu mengalirkan air ke semua anak-anak pokok di kebun ini. Okey, jadi Pak Kazim, kita tahu, kita kata apa? Antara elemen yang penting dalam proses penanaman, penjagaan tanaman-tanaman polybag ni adalah sistem pengairan dia. Ya, betul. Saya nampak ada dua ni. 300 gallon punya tong ni. Boleh Pak Kazim terangkan tak? How does it work? Ya. Jadi kalau kita tengok di sini ada 2 tong. Satu tong ini adalah air kosong, air bersih lah ya. Air bersih, okey. Satu tong ini adalah baja. Ya. Baja. Jadi di sini sumber inilah kita mengalirkan sama ada baja atau air kosong. Jadi kalau kita lihat di sini ada timer. Okey. Jadi timer ni akan kita set. Maknanya sejam sekali untuk pastikan sama ada air atau baja untuk dihantar kepada ladang lah ya. Dia ladang ke ladang cerita dia. Jadi sekarang melalui sistem irigasi mudah sikit lah. Tak adalah macam usia saya dah 73 tahun nak angkat air, pergi siram dan sebagainya. Jadi adanya apa yang perlu saya buat, setiap pagi saya setkan timer ni untuk membekalkan air ke semua ke ladang. Jadi sekali flush kita set tak sejam sekali untuk bagi dia sama ada 100. Tengok pertumbuhan pokok tu. Kalau masa ini perlu dalam 1 minit tu dalam 100 ml sahaja, maknanya seminit. Tapi bila pokok dah besar, mungkin kita tambah. Maknanya kita setkan meter ni selama 2 minit. Di mana membekalkan air sebanyak lebih kurang 2 liter air. Sama ada air atau baja pada tiap-tiap hari. Jadi itulah sistem yang kita kena pakai. Apa perlunya 2 tong ni dia bekalkan di sini. Okey, for as long as kita ada full access kepada timer dia, sebab kita tahu cuaca ataupun weather adalah satu benda yang betul. tak definite kan. Jadi kita katalah kalau dah hari ni dah hujan dia lebih, betul. jadi kita masih boleh access timer ni dan kontrol kita lah. kurangkan. Pasal kalau air terlalu banyak pun dia tidak baik untuk pokok. Jadi melalui pengalaman pertama dulu pernah juga kalau kita baru nak baja, hujan tapi dah masa sama timer kita tak tukar, air bekal. Jadi air bertakung. Di mana ketika itu perlu kita gemburkan balik tanah tu supaya ia dapat cahaya matahari supaya kering balik semula. Itulah kaedah dia ada apa? Dia air bubble. Dia ada makna mengikut keadaan semasa. Ya, betul. Itu juga baja dan sebagainya. Faham. Terima kasih Pak Kazim, terima kasih. Alhamdulillah, kita sudah pun berada di penghujung segmen Trivia Kebun Komuniti program Shah Alam Hari Tanpa Kenderaan untuk edisi April kali ini. Kami ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Pak Kazim, kepada Kebun Komuniti Seksyen 16, Rumah Pangsa Seksyen 16 atas kesudian menerima kunjungan kami ni ke sini pada hari ini. InsyaAllah. Saya juga saya banyak terima kasihlah kepada semua pihak media dan sebagainya, dan kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada pihak MBSA, Ahli Majlis MBSA, MPP Zon 5 dan seluruh pegawai MBSA dan sahabat-sahabat saya lah, saya, komuniti saya yang sama-sama membantu untuk membangunkan kawasan ini. Kalau tanpa diorang pun saya tak mampu, tapi dengan sokongan ramai penduduk di sini dan kita sama-sama bergotong royong. Ini di samping kita menanam pokok, kita juga merapatkan silaturahim. Kita dapat berjumpa setiap hari Minggu, berkelah di sini. Kanlah ya daripada saya. Terima kasih Pak Kazim. Sama-sama. InsyaAllah semoga usaha sama yang dijalankan ini menjadi contoh ikutan kepada semua, kepada kita semua. InsyaAllah kita dapat berbudi kepada tanah dan kita dapat manfaat dan khasiat. Ya, betul. Khasiat daripada tanaman yang ni yang diusahakan. Berjumpa lagi di waktu yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.